Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi membicarakan tentang tajuk mandi, mandi, hukum dan jenisnya. Kita berhenti hari itu ni yang ketiga. Yang ketiga masih lagi mandi yang disunatkan. Mandi yang disunatkan. Benda yang sunnah apabila kita buat, kita sebut dah 2-3 hari sudah baru tu dah rasa macam baru baru orang itu 20 hari Khamis hari Khamis betul lah. Baru kita sebut hari itu ni iaitu mandi yang disunatkan. Benda yang sunat, kita ulang sikitlah, benda yang sunat iaitu diberi pahala sekiranya melaksanakan dan tidak berdosa sekiranya meninggalkan. Selalu kita mengaji macam ni selalunya ustaz ulang balik lah. Bukan kita mengaji hari-hari. Kalau hari-hari tak ulang dah. Kemarin baru mengaji, malam ni mengaji pula. Dia tak ulang dah. Tapi kalau sebulan sekali, seminggu sekali, setahun sekali, lagilah nak kena ulang-ulang. Sebab apa? Sebab kita ni lupa. Bukan kita dah ingat ni saja. Nak ingat macam-macam. Macam kita semayang dah. Kita semayang tu hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Tetapi ketika kita angkat semayang takbir tu ihram, Allahu Akbar, kasut pun kita ingat. Kasut pun kita tu ingat. Allahu Akbar. Piai kasut pun.
Hilang dah. Saya masuk tadi masjid di belajar belakang, masuk besok nak potong hajat. Tengok kasut depa lagi sakan buat V tu sampai dalam. Selalunya buat sikit depa buat V tu sampai dekat hak lepas tu jari you. Itu memang tak ambil dah. Kalau ambil rayu satu kampung. Nak abang kata apa? Tu hak kasut biji-biji tu. Kemah kasut hak mahal-mahal saya pun pakai sepasuk plastik tuan-tuan. Duk tahu dah. Tu kadang-kadang orang main masjid main pakai yang hak tak upai elok ni. Kadang-kadang kita tengok duk sangka hang ni bakhil kedekuk ni. Ni kita sangka. Kadang-kadang dia pergi kerja pakai kasut mahal-mahal. Pi bendang, pi motong, pi bukit, pi kerja, dia pakai hak mahal-mahal 2-3 dia pakai. Main masjid pakai kasut hak ikat tali rupiah. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia pakai hak mahal-mahal pi kerja tahan lasak dah. Jejak duri pun duri patah. Jejak kaca pun hancur. Apa-apa mahal. Tu kita kena sangka baiklah dengan dia. Lepas tu dia main masjid pakai hak ikat dengan dawai kasut dia. Sebab apa? Apabila dia semayang tentu kosong dah. Apabila semayang tentu dah kosong dah. Kalau hilang pun tak apa lah hak ikat dengan dawai . Tapi kalau dia pakai hak 500 main masjid, main surau, pakai tuan-tuan tak gosok, tak gosok. Tu kita kadang kena sangka baik hang ni kedekuk ni kasut pun ikat andawai. Tengok dia pergi kerja pakai apa? Kasut mahal. Sebab apa? Dia nak semayang dia kosong. Sama jugalah tuan-tuan, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala buat sesuatu, maka semuanya apa yang Allah buat semuanya baik belaka. Sebab dia tahu hak dia. Alam ni hak ciptaan dia, ikut dia nak buat macam mana pun. Tapi apa yang dia buat semuanya elok, bagus belaka. Macam tadilah kita duk sangka wala je Allah buat turun macam-macam bala ni. Jadi orang beriman dia bersangka baik-baik. Kok mana pergi kok kasut no? Baik. Yang ketiga, mandi gerhana matahari dan bulan. Nanti kita akan jumpa esok ni, tak silap hak belakang-belakang esok ni cara nak sembahyang gerhana matahari dan sunat sembahyang gerhana bulan. Iaitu kita akan jumpa esok ni sunat sembahyang sunat. Yang ada waktu-waktunya. Sembahyang sunat dia ada waktu. Contohnya sembahyang sunat gerhana dia ada waktunya. Waktunya berlaku gerhana sehingga habis gerhana. Nanti kita akan jumpa lah. Muka surat, tajuk muka surat 200 lebih lagi lah. Maksudnya 3-4 tahun lagi lah baru kita jumpa tajuk tu. Baik. Sama juga yang ni sunat kita nak pergi sembahyang gerhana, dia sebut di sini ketika hendak mendirikan sembahyang gerhana matahari dan bulan. Sebab apa? Sama kaedah yang kita sebut sebelum ni sembahyang Jumaat, sembahyang 2 hari raya. Sebab suasana sama tak? Suasana sama. Himpunan orang ramai. Himpunan orang ramai. Maka sunatlah kita nak kena mandi, nak kena bersih. Maka kita kiaslah hak mana himpunan yang hak ramai, sunat kita mandi. Contohnya malam ni kita nak mai sembahyang ni ramai dah. Ramai jemaah, nasiblah kita ada jarak. Kalau sebelum ni tak ada jarak, jangan yang main tuan-tuan. Lepas ni orang tak duduk dekat kita dah. Kalau tak apalah ada jarak. Kalau makan petai, makan rayam pun tak apa lagi. Tapi kalau hak sebelum ni duk rapat-rapat, lepas ni orang tak mau duduk dekat kita dah. Yang kita sebut dah hak minggu sudah, kalau lah orang main mercun, kanak-kanak, budak-budak main mercun, kita marah dah. Marah. Tapi kadang-kadang tak marah. Dua, ada yang marah, ada yang tak marah. Sebab apa? Sebab dia pun beli dekat anak dia. Anak dia tak beli, tak main mercun. Kalau dia tak beli, dia yang main. Tambah-tambah Tok Wan, cucu boleh ramai pula.
Boleh berlambak satu kotak, dia balik sikit, dia bagi cucu ni. Sat lagi mai habis pula dia buat keluar pula. Dia tak marah, cucu aku duk main tu. Tapi ada yang marah, ada yang tak marah, tetapi dalam keadaan berbau ni semua kakak marah. Kalau makan petai, makan bawang mentah pula, makan bawang merah pula, makan benda-benda yang bau pula, ni bukan maksudnya semua orang tak suka. Semua orang akan tak suka. Tu kita sunat sebelum kita nak mai. Terkadang-kadang benda ni benda yang sunat, tetapi menyebabkan kita semayang di sebelah orang yang tak jaga di segi mandi dan sebagainya ni, dia menyebabkan mengganggu orang semayang. Hukum apa mengganggu orang semayang? Hukumnya berdosa. Hukum mengganggu. Kalau tadi ganggu telinga, hukumnya berdosa. Ini bukan ganggu telinga, ganggu hidung. Mana lebih teruk? Ganggu telinga dengan hidung, mana lagi teruk? Ganggu hidung lagi sakit. Sampai dia menyawa ketika sujud. Tak menyawa, tahan nafas. Naik Allah. Lega. Dia duduk tahan nafas. Apa? Duduk sedawa darian. Sini dah habis darian dah. Kalau di Kelantan baru duduk lorong. Saya balik Kelantan. Sana baru duduk lorong. Kelantan. Saya hari itu pun ingat nak ajak lah tuan-tuan pergi rumah PKP. Tak sempat jugalah nak pergi, insya-Allah tahun depan kita pergi. Baik. Dalil ialah dikiaskan sembahyang Jumaat. Ini kerana kedua-dua mempunyai maksud yang sama. Maksud yang sama di segi disyariatkan, iaitu berjemaah, himpunan ramai. Jadi kita kiaslah hak benda-benda lain pun, kalau semayang tu semayang berjemaah, kita disunatkan mandi terlebih dahulu. Sebab apa? Hubungan kita ada dua, iaitu pertama hubungan kita dengan Allah, dan juga hubungan kita dengan manusia. Dalil yang kita sebut dah minggu sudah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang bertaubat. Sesungguhnya Allah suka kepada orang bertaubat dan bersih. Dua-dua Allah suka. Dua-dua, bertaubat pun Allah suka, bersih pun Allah suka. Maka bersih tu ialah apa? Menyucikan badan kita, membersihkan badan kita, menghilangkan segala bau-bau. Maka kita gunakan dengan sabun dan sebagainya, maka wangi. Apabila wangi, orang suka tak? Sukalah, wangi, semua orang suka, tuan-tuan. Tu kita sebut semalam tu, tengok di surau kita pun ada pewangi. Ada pewangi, orang akan suka benda-benda yang wangi. Baik. Jadi sama dah kan, sama dah hukum. Sebab apa? Sebab berhimpun orang ramai untuk melaksanakannya. Baik. Waktu mandi. Waktu mandi untuk semayang gerhana matahari dan bulan ialah apabila mula berlaku gerhana dan apabila hilangnya gerhana. Itu tempoh waktu mandi. Begitu juga dengan semayang gerhana, nanti kita akan sebut nanti, sama juga waktu dia. Waktu bermula gerhana sehingga habis gerhana, itulah tempoh waktu semayang. Sama juga dengan hak mandi, bermulanya gerhana, maka berakhirnya gerhana, waktu tu disunatkan mandi. Hak sebelum tu, contohnya berlaku gerhana pada pukul 6 kita kata, pukul 5 tak boleh mandi lagi. Kalau mandi tak dapatlah pahala sunat gerhana tu, iaitu apabila berlakunya gerhana, ketika itulah bermulanya kita mandi. Apabila kita mandi, maka kita akan dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi. Allah nak bagi ya tuan-tuan. Allah nak bagi ni, kita umat Nabi Muhammad ni tak tahu tuan-tuan. Nak bagi dalam masa 3 saat pun pahala berlambak-lambak, bertambung-tambung. Dia Nabi sebut dalam hadis yang lain, 2 perkataan, 2 ucapan yang ringan sebutannya, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, duanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Iaitu pahalanya memberatkan timbangan di mizan. Berat timbangan. Walaupun kita sebut tu dua perkataan ringan sebut tapi benda yang kita sebut tu disukai oleh Allah SWT dan memberatkan timbangan mizan. So sikit kita buat, tapi dia memberatkan hak kita buat sedikit ni berat timbangan kita. Bukan lama, tak sampai 3 saat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama juga kita baca 10 saat tuan-tuan. Yang tadi 3 saat, kita baca 10 saat umpama kita membaca satu Al-Quran. Apa dia? Surah Al-Ikhlas. Satu surah Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Jadi kita baca yang tu, jangan baca 2 dah. Lain tak baca-baca lain pun. Contohnya sebelum kita nak tidur, sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurangnya kita khatam Al-Quran. Kerana satu surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Kalau 3 kali menyamai kita mengkhatamkan Al-Quran. Saya nak tanya tuan-tuan, di kalangan kita hari ni, siapa yang boleh khatam sehari Quran? Tak puasa hari tu pun tak habis. Ni hak cakap pun sama. Tak boleh nak khatam Al-Quran. Sekurang-kurangnya ni baca surah Al-Ikhlas. Maka nak kata nak bagi pahala-pahala. Bermula kita bangkit tidur sehingga kita tidur, semuanya pahala-pahala belaka. Semuanya ganjaran-ganjaran sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Sebab apa Allah nak bagi ganjaran pahala? Sebab kehidupan kita di akhirat besok terlalu lama kehidupan kita atas dunia. Kalau umur kita 60 tahun, berapa minit saja, lebih kurang 4 minit kehidupan kita di akhirat. Umur kita 60 tahun nak banding dengan kehidupan akhirat, hanya beberapa minit, lebih kurang 4 minit sahaja kehidupan kita di akhirat. Bunyi tuan-tuan. Kita lebih sikit saya malam di balik pulau. Balik pulau sama lah. Siapa depan semai pun dekat 2 jam ni. Nak bagi dah lebih sikit. Dia kata, okay, Ustaz ikut Ustaz. Dia kata, siapa malam di sini, di Rabu di Sepampat, hari Selasa saya di Sungai Kandi Selangor. Sama saya kata semai dekat 5 jam. 5 jam. Bagilah lebih sikit. Lepas lebih. Sini pun sama lah. Semai dekat sejam lebih. Lebih sikit tak apa kot, lebih sikit tak apa. Baik. Kalau baca cepat kan, sebab saya di pipi rusak, pergi ikut sungai, saat naik bukit, turun pula jadi lambat tu. Kalau nak baca saat habis. Baik. Yang keempat, mandi untuk sembahyang istisqa, iaitu sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan, samalah kaedahmu. Hak minta hujan pun samalah. Himpunan ramai. Habis Ustaz nak mandi hujan ayat pun tak ada. Mandi zakat mana yang ada lah. Ada selalunya ayat ada lah. Selalunya kemarau ayat nak mandi tu ada. Cuma kita nak mandi tu niat mandi ala kadar lah. Jangan kita mandi satu kolam pula. Dah hujan tak ada, ayat pun tak ada, kita dapat pahala sunnah. Sebelum kita nak sembahyang, maka kita mandi. Kita buat amalan-amalan yang baik. Disunatkan mandi sebelum keluar bagi mendirikan sembahyang istisqa. Kias mandi untuk sembahyang gerhana matahari dan bulan jugalah, samalah. Sebab apa? Sama kaedahnya. Sebab saat lagi ni himpunan ramai, kita nak berhadapan dengan manusia. Kalau kita tak mandi, kita tak jaga betul-betul, mengganggu orang. Yang tadi hakikatnya benda tu sunat tetapi menyebabkan mengganggu orang, hukumnya berdosa pula. Macam kita ganggu orang pun dosa. Tu kita jangan diganggu. Ganggu dengan apa? Ganggu dengan hidung. Bukan ganggu dengan telinga. Maksudnya menyebabkan orang sembahyang tak kosong disebabkan badan kita berbau. Baik. Yang kelima, mandi selepas memandikan mayat. Ini orang yang memandikan jenazah, lebih dia mandi jenazah, disunatkan dia mandi dia pula.
Kenapa? Sebab di sana tu ada kotoran-kotoran. Bayangkan orang yang meninggal ni macam-macam. Najis-najis yang keluar, ditekan perut dan sebagainya, menyebabkan najis. Maka disunatkan juga. Begitu jugalah orang yang mandi mayat ni, kadang-kadang badannya akan rasa lemah. Orang mandi mayat dia tahu, badan dia akan rasa lemah. Apabila dia mandi, dia akan menyihatkan badannya. Sama juga dalam keadaan orang yang mandi hadas besar. Ketika bersama, badan lemah dah. Dengan mandi, dia akan menambahkan tenaga dia. Mandi, menambahkan tenaga. Cuma kalau kita tengah malam, tak payah duk mandi lah. Berwuduk saja. Tak pergi mandi, sejuk pula. Maka tengah-tengah malam, maka mandi esok. Maka sebelum kita nak tidur, disunatkan kita berwuduk. Berwuduk. Walaupun kita berhadas besar, boleh kita sunat kita berwuduk, kecuali kedatangan haid lain. Kedatangan haid tak boleh. Yang ni ialah berhadas besar disebabkan junub, iaitu janabah, iaitu bersetubuh dan sebagainya. Baik. Disunatkan mandi kepada siapa mandikan mayat. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasala mayyitan falyaghtasil. Sesiapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Suruhan ni suruhan yang sunat, bukan wajib lah. Suruhan yang sunat. Suruhan yang sunat. Baik. Imam Ahmad dan para pengarang kitab sunat menghukumkannya sebagai hadis hasan. Perintah mandi dalam hadis di atas bukannya makna wajib, bahkan sunat berdasarkan pada hadis yang lain, iaitu tidak wajib ke atas kamu mandi dalam masalah memandikan mayat di kalangan kamu. Apabila kamu mandikan, maksudnya bukan wajiblah. Daripada hadis kedua ni menceritakan tidak wajib mandi selepas kamu mandikan mayat. Jadi hukumnya sunat kita mandi. Jadi mandilah, dapat pahala. Sunat yang hak mandi tu dapat pahala banyak dah. Kita pergi ziarah orang mati, kita kapan orang mati, kita memandi mengkapan. Nabi kata pahalanya 1 kira. Lepas tu pula menyembahyangkan, lepas tu bawa jenazah kubur, mengemumikan jenazah tu, ditambah lagi dengan 1 kira. Sahabat tanya Rasulullah, di antara 1 kira dengan 1 kira tu banyak mana? Nabi kata umpama bukit yang besar, umpama bukit Uhud tu pahalanya lebih kurang 6-7 km. Besar tak pahala? Pahala tu sekurang-kurangnya kalau kita jumpa jenazah, tak apa, berhenti kita ikut, kita dapat pahala. Ataupun kita ziarah, kalau boleh kan kita buat semua sekali, pahalanya yang begitu besar. Ni kadang-kadang kita tak mau, tuan-tuan. Tak apa, saya ada hal kan, saya tak apa menziarah, tunggulah sembahyang, tak mau. Saya ada hal ni, ada janji tunggu Ustaz. Sebab kita kata saya ada janji dengan kawan, ini sahabat kita yang ni, dia pergi, dia takkan balik dah. Sahabat yang nu, insya-Allah saat lagi boleh jumpa lagi. Kalau sahabat kita mai aku duduk nanti ni, saat ni aku nak sembahyang kat kawan aku ni, jenazah sahabat aku. Sebab apa? Dia pergi ni, dia tak balik dah. Saat lagi insya-Allah boleh jumpa lagi. Maka kita sembahyang, pahalanya Nabi kata umpama bukit yang besar macam bukit Uhud tu, lebih kurang 6-7 km. Besar tak? Tak tahulah sini sampai mana. Mungkin sampai pematang tinggi A ke lebih kurang. Pahala besarnya Allah SWT nak bagi pada kita. Baik. Yang keenam, mandi yang berkait tentang ibadah haji ni bagi orang yang menunaikan haji, disunatkan dia mandi. Bagi orang yang menunaikan haji, ada tempat-tempat yang sunat dia mandi. Yang pertama, mandi ketika nak memakai ihram haji ataupun umrah. Sebelum nak pakai, mandi dululah. Kenapa kalau tak mandi selagi pakaian kita dah bersih tadi ni, kena peluh kita, bau badan kita menyebabkan
berbau. Saat lagi ni kita nak pergi himpun ramai tak? Ramai lagi ramai. Jutaan, ribuan, jutaan manusia, himpunan yang begitu ramai, seolah-olah kita berhimpun di pada masa ramainya. Tambah-tambah ketika wukuf di Arafah, ramainya ketika tu. Maka sunat kita bermandi sunat ketika nak pakai ihram, sama ada haji ataupun umrah. Haji ataupun umrah. Dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawa dia menceritakan dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menagalkan pakaian untuk berihram, kemudian baginda mandi. Perbuatan hari ini maka kita ikut sunnah Nabi, dapat pahala sunnah. Buat tuan-tuan, walaupun hak kita kata tak puas sunat, jangan kita pandang remeh. Kenapa orang yang buat sunnah Nabi ni hakikatnya dia sayang, dia suka dekat Nabi. Maka orang yang mengamalkan sunnah Nabi di akhirat besok akan bangkit bersama-sama dengan Nabi. Tak mau kan bangkit dengan Nabi? Nak, jadi kita buat. Kita kata tak main lagu ni, sikit kecil tak main, aku nak yang besar-besar. Hak sikit-sikit ni lah hak kita buat istiqamah. Walaupun sedikit kita buat, kita istiqamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Lebih baik kita buat sikit-sikit, amalan sikit kecil tapi hakikatnya kalau kita istiqamah dengan amalan kita tu, lebih baik daripada 1000 karamah. Tak tahu nak abang banyak mana. Jadi kita buat sebelum kita nak pakai ihram haji ataupun umrah, terlebih dulu kita mandi, berdalil kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, mandi ketika hendak masuk ke Mekah. Mandi ketika hendak masuk ke Mekah. Sebab saat nak masuk ke Mekah pun ramai lah. Macam tadi himpunan jugalah, himpunan raksasa lah kita kata, yang ramai memerlukan kepada mandi juga, nak menghilangkan bau badan kita, nak membersihkan badan kita, nak menyegarkan badan kita. Sebab apa? Kita nak beribadat pada Allah Ta'ala. Kalau kita mandi segar segar, akan lebih selesa, akan lebih sihat, akan lebih kuat, menyebabkan ibadat kita pun rasa selesa. Macam kita main sembahyang lah, tak mandi, tengok macam mana. Tengok muka pun macam ayam berak kapok orang kata. Macam budak pergi sekolah tak mandi. Dengur tidak. Dia tak mandilah tu. Sengah-sengah tempat yang kawasan terlalu sejuk, contohnya di Kemerih Highland, saya pun tak mandi tuan-tuan. Walaupun ada yang hangat tak, mek mandi macam Piramli tu. Macam tu. 14 Celsius tuan-tuan. Saya balik tuan-tuan 30 hari bulan saya kuliah maghrib di Tanah Rata 2-3 hari sudah. 14 Celsius tuan-tuan. Rumah kita buka aircon 16 pun tidur kita selimut 2-3 lapis. 16 Celsius tu aircon rumah kita tu. Ni 14 Celsius tuan-tuan. Tak tahu nak apa. Cuba pergi tengok sekali tuan. Cuma saya pergi kuliah di situ tu kebanyakan orang luar, orang pelancong daripada Johor, daripada Melaka ramai tuan-tuan. Anak tempatan tak ramai lah, sebab banyakkan tu orang luar belakang, orang Johor, orang Melaka mai nak melancong, mai singgah di situlah. Depa musafir, depa pasang kemah di atas bukit tu, depa tidur di situ. Berapa hotel penuh tuan-tuan? Ni 31 ke penuh tuan-tuan, jam sampai 2 jam. Jam sampai 2 jam di kawasan tu saja jam. Terlalu ramai. Sebab apa? Dia pas seronok pergi sejuknya Wazai. Sejuknya Wazai. Sejuk tuan-tuan. Baik. Saya dah besarlah, sebulan sekali memang ada sana. Baik, sambung lagi. Dalil ialah Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak datang ke Mekah melainkan bermalam di Zultua sehingga waktu pagi. Kemudian dia mandi dan masuk ke Mekah pada siang hari, dan dia pernah menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Ibnu Umar ni kita sebut dah sebelum ni, dia tidak pernah tinggal walaupun satu. Semua yang Nabi buat dia akan buat. Sampai kita sebut dulu ni, sampai satu tempat yang hak di situ tu dia berjalan sampai satu tempat, dia menundukkan kepalanya.
Orang tanya dia kenapa tunduk, bukan ada apa-apa pun. Sampai di satu tempat dia tundukkan kepalanya. Sedangkan di situ bukan ada batang kayu apa-apa, bukan ada benda halang pun. Sampai situ dia menundukkan kepalanya. Maka ditanya kenapa tunduk? Dia kata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di sini menundukkan kepala sebab apa? Ada dahan kayu. Patutnya tak tunduk tak apa dah. Dah pokok tu dah ditebang dah. Tak tunduk pun tak apa dah. Pokok mana ada dahan, mana ada dah ditebang dah. Tetapi Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar ni masih lagi tunduk di tempat yang sama. Kerana apa? Di atas perbuatan Nabi. Nabi tunduk tu bersebab. Sebab apa? Ada dahan kayu. Tapi sebab sayang dekat Nabi, walaupun dahan tu tak ada, walaupun pokok tu tak ada, masih tunduk. Sampai tahu waktu tuan-tuan. Dia kisah dari Ibnu Umar tuan-tuan tu ketika dia mai sembahyang jemaah, sibuk kena hari tu sibuk, dia tak dan sempat nak sembahyang berjemaah dengan Nabi, mengkifarahkan atas dirinya 27 kali sembahyang jemaah, sembahyang Isyak. 27 kali mengkifarahkan atas diri. Sebab apa? Sembahyang jemaah tu lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Kita hak sembahyang tarawih 20 pun gaduh tuan-tuan. 8:20. 8:28 dah. Kita tuan-tuan. Tu kata sahabat-sahabat Nabi tak sama. Macam mana kita duk sambut sama ni, sambut mak hijrah ni. Kalau kata kita menginfakkan sebanyak harta kita, sebanyak bukit Uhud sekalipun, nak banding macam mana nak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan dengan setengah cupak pun kita tak sama tuan-tuan. Sebab apa? Dia infak tu kerana semata-mata mengharapkan Allah, mengharap keridhaan Allah, mengharap keridhaan Rasul. Ketika dalam keadaan Nabi hijrah, dia menginfakkan semua hartanya kerana Allah. Ketika ditanya apa yang masih tinggal, dia kata apa? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Tu kata sahabat-sahabat ni, tu kena setengah lagi berkalangan setengah daripada golongan-golongan Syiah mengkafirkan sahabat, termasuklah Sayyidina Abu Bakar. Sampai tahu orang tu. Depa tak suka sahabat-sahabat ni kerana ada sebab-sebab. Sebab apa? Kerana mereka mengatakan Sayyidina Abu Bakar ni merebut kuasa, rampas kuasa daripada Sayyidina Ali. Maksudnya adalah kisah-kisah mereka sehingga mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Umar dan melaknat juga Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Sampai peringkat itulah tuan-tuan. Baik. Yang kedua, mandi ketika wukuf. Ni pun samalah, ramai wukuf. Himpunan ramai berjalan pula, jauh pula. Maka bila kita mandi, bersihkan badan kita. Badan kita akan sihat, menghilangkan segala kotoran. Disebut ni, yang afdal ialah mandi di Namirah yang berhampir dengan padang. Ketika nak sampai padang Arafah tu, di Namirah tu, ketika tu disunatkan kita mandi. Dekat-dekat nak sampai padang Arafah, disunatkan kita mandi. Dalilnya, baik. Dalilnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mandi pada kedua-dua hari raya. Hari Jumaat, hari Arafah dan ketika hendak berihram. Imam Syafi'i dalam musnadnya bagaimana disebut dalam kitab Al-Baik. Imam Malik dalam Muwatta telah meriwayatkan daripada Nafi' iaitu Abdullah bin Umar mandi ketika ihram sebelum dia makan ihram, ketika masuk ke Mekah dan ketika wukuf di padang Arafah. Ini dalil-dalil hak perbuatan mandi yang diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW buat jangan tak buat. Ni hak kita mengaji ni tuan-tuan, kita buat, jangan kita tak buat. Rugilah kita walaupun kita tak buat pun tak berdosa, tapi kita dah tahu dah kelebihan-kelebihan tu yang hak kita akan dapat, maka kita beramal. Kita beramal hak wajib, itu memang hak wajib dah, tak ada pilihan dah. Yang tu nak buat pun kena buat, tak mau buat pun kena buat. Yang tu tak ada pilihan dah. Yang ni diberi pilihan.
Apabila diberi pilihan, kita buat tuan-tuan, sebab di sana dijanjikan dengan ganjaran-ganjaran yang begitu besar, yang kalau nak banding dengan dunia tak dapat kita nak bandingkan. Ketika mana di akhirat besok baru kita akan rasa menyesal kita tak buat. Lah tak apalah, sebab kita tak nampak benar tu, tapi di akhirat besok baru kita akan menyesal. Kalau dia tahu, macam sebutlah ketika orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas dunia besok, di atas dunia ni ketika dia mati esok, ketika Allah Subhanahu wa taala tunjuk pahala-pahalanya, nescaya mereka akan minta, ya Allah, ya Allah, sekiranya aku tahu, nescaya aku akan minta kepadamu ya Allah, diuji sampai bila-bila. Kalau tahu ni orang yang dihinggapi penyakit, lepas tu setelah dia sakit, dia pula meninggal bertemu dengan Allah. Kalau dia tahu, dia reda di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia mati besok ni ketika Allah Subhanahu wa taala tunjuk pahala-pahala, nescaya dia kata, ya Allah, kalau aku tahu, aku nescaya aku minta padamu. Sakit sampai bila? Aku tak mau sihat, aku nak sakit. Tapi sebab kita tak nampak tu, kadang-kadang apabila Allah uji ni, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik Allah uji kita. Hakikatnya Allah uji bukan uji banyak. Macam kita dah sebutlah, dalam sebulan ni berapa hari kita demam? Dalam setahun ni berapa hari kita demam? Dalam umur kita 40, 50, 60 tahun, berapa tahun kita sakit? Sihat lama. Sakit gigi bulan ni berapa kali? Cikgu, sakit gigi? Dah sihat, senyum apa? Cikgu senyum lah. Sihat sakit sekali, 2 kali seminggu, 2 minggu tu yang sihat. Dia contoh Nabi Ayub, sakit 7 tahun dan kan sihat, dia kata Allah bagi banyak pada dia lagi. Tu kita nak kenapa? Allah bagi tu ada asbab dan musabab lah. Orang beriman Allah bagi ada sebab musabab. Mungkin Allah Subhanahu wa taala bagi atas dunia, Allah bagi kesakitan atas dunia, di akhirat esok dia tak ada dosa dah. Allah Subhanahu wa taala kifarah dosa-dosa dia siap-siap. Di akhirat besok ni tak ada apa dah. Seronok dah. Seronok ah. Dia kita pilih nak hak nu kan nak ini. Nak sakit dunia kan nak sakit akhirat. Akhirat kita tak mau tuan-tuan. Tak mau. Biarlah kita sakit susah tu. Nabi kata orang yang tidak aman di dunia, dia akan aman di akhirat. Baik, sama sikit nah. Kita berhabis lah hari ni. Esok kita masuk siapa nak mandi. Ini kita habis hak sunat-sunat ni. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, yang kelima kita berhenti kita lima. Sebab apa duk tengok highway tuan-tuan, kalau berhenti pun highway nanti orang belakang tak. Ingat depa tunjuk 2-3 kisah tengok accident kambing lalu. Tu yang lambat ada cerita pak kambing pula. Kambing lalu tuan-tuan, kambing lalu, hak depan ni brake, hak belakang tiba bungkong 2-3 biji kereta. Habis kepek belakang di luar negeri lah. Kambing lintah. Bang slow anu laju gedebung 3. Bakat keluar tepi jalan ni, bakat duk bergaduh. Bergaduh macam kita lah, bakat bergaduh ni kemek belakang. Duk buka kereta, buka bakat aduh, mau main trailer sapu, habis. Habis. Satu trailer laju tak ada tengok, depa tu duk bergaduh tepi jalan, trailer mai tak ada brek, sapu semua. Tiga kereta sapu, habis mati. Sebab apa? Sebab berhenti tengah highway. Bagi sekena low. Nanti lagi satu kita bagi sekena tek. Bagi sekena low. Baik. Yang keempat, melontar. Melontar. Saya buat rakaman tuan-tuan. Sebab apa? Kadang-kadang rakaman ni 400 orang lebih. Kita malam ni 300. Mereka 400. Tu bukan saja-saja buat tuan-tuan. Hak luar kadang-kadang 500, kadang-kadang 700. Kita malam ni 300. Ada lagi 400. Mereka lebih 100 lah. Mereka tak nampak tuan. Saya tak tekan dan tunjuk orang, mereka terkejut pula tuan-tuan. Ramai tuan-tuan. Baik. Yang seterusnya, mandi untuk melontar batu di 3 jamrah pada setiap hari tasyrik. Yang 3 selepas gelincir, hari 11, 12, 13 sunat kita mandi ketika nak lontar. Begitu jugalah kita lontar tak ramai ada orang.
Ramai lah. Ramai. Ada buat cerita seorang pakcik. Dia ambil batu sat, dia sunat batu kecil tu. Dia bekal besar. Sebab apa dia nak punggai jahitan. Dia simbolik ya. Dia hidup marah kat jahitan tu. Dia simbolik ikut sunnah perbuatan Nabi Ibrahim AS. Tapi dia ambil batu besar tu lempar. Baik. Ini berdasarkan kepada hadis yang menyebut berkenaan dengannya juga. Kerana ia merupakan tempat orang ramai. Ni lah masalah yang hak segi mandi ni sebab ni lah, sebab orang ramai. Orang suka sangatlah mandi ni, kita kiyah lah. Ramai saja. Kalau kita buat benda tu orang suka, dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi kalau kita buat benda tu yang menyakiti, tapi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu kasihkan saudara kamu macam mana kamu kasihkan diri kamu sendiri. Macam kita suka hak orang elok, sahabat kita pun samalah. Kalau kita tak suka yang busuk, sahabat kita pun sama, dia juga manusia, kita juga manusia. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu kasihkan saudara. Yang hak seduk sebelah kita tu saudara kita. Saudara kita, saudara sesama Islam. Tambah kita ni dia beradik lagi rapat. Lepas dia beradik, jiran pula lagi rapat. Beradik, jiran. Jiran 40. Lepas tu sesama Islam. Kuat kita tuan-tuan. Kita bagi menyenangkan orang. Maka dapat pahala. Sebab apa? Kita orang akan suka kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan suka kepada kita. Baik. Iaitu dia terletak di Mina. Ia juga digunakan dengan makna anak-anak batu yang digunakan untuk melontar tempat sebut. Yang terakhir, yang kelima ialah mandi kerana memasuki Madinah. Ini pun sama jugalah, masuk Madinah. Ini sekiranya mudah dilakukanlah. Ia disunatkan berdasar kias kepada sunat mandi ketika masuk Mekah. Samalah tempat yang mulia lah. Tempat yang mulia. Kiyah pada masuk Mekah, nak masuk Madinah juga disunatkan. Ini kiyah lah. Nak masuk Mekah pun tempat yang mulia, nak masuk Madinah juga tempat yang mulia. Ini kerana kedua-duanya adalah tanah haram. Sekiranya tidak dapat dilakukan, maka disunatkan mandi sebelum masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, sebelum masuk tu kita mandi zat-zat. Sebab apa? Sebab keadaan yang menyulitkan ramai orang. Menyulitkan. Jadi kita buat, maksudnya mampu kita buat. Kalau tak mampu tak buat, tak berdosa pun. Cuma kita rebutlah pulang-pulang. Apa-apa kita buat amalan di Mekah, di Madinah tu, pahalanya berganda-ganda. Berganda-ganda pahalanya. Tu kadang-kadang tuan-tuan orang balik Mekah, dia tak mai dah masjid surau. Sebab apa? Dia kata padang Zahir. Buat sekali pun ribu-ribu dah. Tu kadang-kadang orang mai bulan Ramadan. Ramadan tak nampak dah habis Ramadan. Buat yang sunat macam buat yang fardu. Buat yang fardu macam 70 kali fardu Ramadan. Tu lepas Ramadan dia tak mai dah. Tunggu Ramadan tahun depan pula. Tadi di Mexico tu. Sini pakai main belakang tuan-tuan. Ramadan pemuka tu, habis Ramadan pemuka tu. Kadang-kadang kita pun tak kenal tuan-tuan. Dulu-dulu ni masa kita duduk rumah kita di Padang Mehar dulu ni, kita jaranglah kuliah. Selalunya Tok Bomo ni tak berubat orang kampung. Dia berubat luak-luak. Tok Bomo, mana dia berubat orang dalam, dia berubat orang luak. Sama ada ustaz pun tempat dia tak mengajak tuan-tuan. Dia mengajak ke luak-luak, mai Ramadan dia panggil kita buat tazkirah. Ramadan dia panggil kita buat tazkirah di surau ketika tu. Dah pun tazkirah, habis tazkirah dia panggil Ustaz duduk mana Ustaz? Kita di situ. Dia bawa setahun sekali dia mai. Dia mai setahun sekali. Tak kenal lah. Kalau mai je ni orang kenal lah. Ustaz duduk mana? Saya kata duduk sini. Duduk sini ni. Dia mai Ramadan dalam. Lepas Ramadan dia tak mai dah. Bab Ramadan buat yang sunat macam buat yang fardu. Buat yang fardu macam buat 70 kali fardu. Bayangkan sebulan dia buat. Setahun tak buat tak apa dah. Dia fikir macam tu lah kot.
Jadi kita jangan kita buat macam itulah, jangan kita buat bermusim. Habis musim kita nak istiqamah. Jadi kita ingat sampai tentu, insya-Allah lepas ni kita akan masuk cara mandi. Nak mandi pula duk mandi dah. Duk mandi belakang mandi dah ni, tu saya duk sebut selalu. Semua mandi dah, hak sunat pun mandi, hak wajib pun duk mandi dah, berapa orang dah ni. Anak pun ramai dah, cucu pun ada. Tapi kalau saya tanya malam ni memang tak boleh jawab apa-apa. Ketak tak ni. Ketak memang ketak tuan-tuan. Tama-tama kalau tu imam tanya ketika nak akad nikah tu, ustaz pun tak boleh jawab tuan-tuan. Ketak tuan-tuan. Cuma seorang-seorang boleh jawab. Rukun nikah ada 5 boleh jawab tuan-tuan. Mai akad nikah tu imam suruh lafaz niat mandi wajib du usolli. Usalli. Mana nak mai usalli, nawaitu baru mai. Kita kata nawaitu, du usalli. Tu orang yang balik azhar tuan-tuan ketak punya pasal. Tama-tama lah hak balik kot ni lagi ketak tuan-tuan. Tu kata saya tuan-tuan, kita mengaji jangan kita saya mengajar tak. Saya tak tanya orang mengaji. Tanya dia tak jawab, dia tak mai tuan-tuan. Biar mereka tanya kita tak apa tuan-tuan. Tu ketika orang mengaji dia kata, ustaz saya mengajar tajwid saya. Bagus dia kata. Minggu pertama penuh saya. Ustaz mengajar. Minggu kedua lagi ramai ustaz, dah penuh masjid tu. Laki orang perempuan ramai lagi ramai. Minggu ketiga dia kata, siapa kata saya nak tanya seorang-seorang, suruh baca seorang-seorang. Tak mai tuan-tuan dekat Tok Imam dengan Tok Ziak. Suruh baca tak mau tuan-tuan. Kecuali ngaji sekolah lain lah. Ngaji kita ni kita kena orang tanya, dapat yang kita tanya orang. Babang takut malu dia. Bukan dia tak jawab, dia ketak tuan-tuan. Dia tahu. Tapi dia ketak macam kita orang tak biasa di imam. Kita tak biasa imam. Tak imam tak apa, macam cikgu tak apa. Cuba hak tak biasa imam jadi imam. Bukan kata imam surah macam imam di rumah pun ketak ni, walaupun bini kita makmum. Ketak ni. Duk ketak ni. Duk baca kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana lakum tu tak mai. Tu dengan bini tuan-tuan. Ketak juga dengan bini. Jangan main tuan-tuan, ketak ni sakit ni. Ataupun main azan maghrib isyak tak biasa. Ketak ni sakit ni. Bukan siapa duk tengok tuan. Mai hak baca bukan kata baca surah Baqarah. Surah Qul Huwallah pun dia lupa tuan-tuan. Ketak duduk ketak habis. Jangan main tuan-tuan. Gemuruh ni tuan-tuan, hak ingat pun lupa. Tapi ada biasa tak apalah, kalau banyak kali tak apa tuan-tuan. Sama ada mengajar pun sama tuan-tuan. Kalau tak biasa tuan-tuan, reti pun tak tahu mengajar, dia lupa habis tuan-tuan. Kita panggil sahabat kita, Ustaz mai ceramah tempat anak. Dia rusak tuan ngaji sekali. Mudir sekolah agama. Dia kata saya tak tahu ceramah pula cakap mengajar boleh. Memang dia tak reti semua. Dia tak reti ceramah. Mengajar dia boleh, tapi nak ceramah ni tak boleh. Bukan senang tuan-tuan. Jadi gemuruh, sifat gemuruh. Tapi lama-lama tak apa lah. Lama-lama kita duduk biasa-biasa di imam, biasa jadi Tok Bilal mengajar, insya-Allah lepas tu kita tak getak tuan-tuan. Baik, kita berhenti tentu lah. Insya-Allah lepas ni kita akan bicara cara mandi, iaitu yang wajib dan juga yang disunatkan. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah.
ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupannya ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.